Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ke-50, Allah kata, "Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala hukumnya, judgementnya, penetapannya, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang kuat keimanan dan pegangannya. Dan hari ini kita nak lihat nama Allah Al-Hakam, yang mana sebahagian ulama menyebut ia membawa erti yang memutuskan, yang menetapkan hukum, ataupun dalam bahasa Inggeris simply the judge, the highest judge, Al-Hakam. Dan kalau kita lihat nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakam ini boleh dibincangkan begitu panjang lebar kerana ada banyak angle dan juga banyak perbincangan dalam kalangan ulama dalam konteks memahami dan menghayati dan meneladani nama Allah Al-Hakam. Cuma kita nak fokus dulu kepada maksudnya dan kita lihat, dan maksudnya sudah sebegitu memukau. Kata Al-Hakam ni terambil daripada akar kata hakama, yang mana huruf-huruf akarnya adalah ha, kaf dan mim, yang sebenarnya membawa erti menghalang. Kan? Sebab kalau kita tengok contohnya undang-undang dan juga hakim, kan? Al-Hakam, hakim di mahkamah tu, in the essence, tujuan adanya undang-undang dan adanya hakim di mahkamah itu adalah untuk menghalangi terjadinya kezaliman, penganiayaan. Itu function dia. Sebab tu adanya sistem ini, supaya tidak ada sesiapa dianiaya. Dan satu lagi maksud yang kita boleh lihat adalah misalnya orang yang mengendalikan binatang, kita sebut sebagai hakamah, kerana dia menghalangi binatang itu, khususnya binatang tunggangan, supaya dia tidak liar dan tidak mengikut track kalau dia ditunggang lah. Dan kita biasa sebut, ada apa-apa berlaku, kita kata insya-Allah adalah tu hikmahnya, kan. So hikmah juga adalah sesuatu yang bila diperhatikan, benda tu adalah kejadian yang menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang lebih besar, dan dia membawa maslahat, kan. Waktu kita hadapi satu perkara tu, kita rasa macam aku minta ni tapi tak dapat, tak apalah, adalah hikmah. So hikmah tu adalah menghalangi terjadinya mudarat ataupun kesulitan yang kita tidak tahu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu tentang apa yang baik untuk kita. So para ulama bila membincangkan makna Al-Hakam ini sebagai sifat Allah, mereka berpendapat bahawa dialah Allah yang meleraikan dan memutuskan kebenaran dari kebatilan. The separate, kan? Kalau Umar Al-Khattab digelar sebagai Al-Furqan, yang memisahkan antara hak dan batil, Al-Hakam ini Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan dan menetapkan dalam hukum syariat, dalam semua peraturan yang ada, memutuskan yang ini benar, yang ini batil, yang ini ketaatan, yang ini kederhakaan, serta memberikan balasan setimpal dengan setiap usaha, dan semua ketetapan itu ditetapkan dengan begitu detail dan saksama. Itu Al-Hakam. So angle yang kita nak ambil hari ini, mungkin dalam masa yang ada, kawan-kawan pun dah mood nak pergi raya, kan. Jadi mungkin tak nak dengar dah panjang-panjang, kan. Jadi kita nak tengok apakah yang kita boleh kaitkan dari sudut angle qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah sebut qada, para ulama dalam membincangkan ni, untuk memudahkan kefahaman mereka menyebut qada ini adalah hukum universal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sunnatullah, hukum alam, hukum masyarakat. Dia adalah golden rules yang mana zaman berzaman dia akan stick to that rules, dia akan ikut putaran sejarah, putaran ekonomi, bagaimana alam berfungsi, bagaimana hukum sosiologi manusia dan sebagainya. Itu qada yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, yang mana dia bersifat menyeluruh dan bersifat kekal. Yang kedua, qada kita sebut kemudian qadar. Kita pun baru je lepas malam 27, dan kita pada malam ini akan masuk ke malam ke-29. Kedua-dua ini ada high probability, kemungkinan besar menjadi malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Qadar tu apa pula? Qadar itu adalah berdasarkan qada tadi, semua hukum alam, hukum Allah, hukum kemasyarakatan tu Allah SWT menetapkan dan mengarahkan hukum-hukum dengan penentuan ukuran yang teliti menuju kepada tujuan tertentu.
Tidak kurang, tidak lebih. Maksudnya apa? Berdasarkan hukum alam yang ada, kan, hukum alam ni apa? Kalau kita kerja, bergerak, kita dapat rezeki, kan. So berdasarkan hukum alam tu, Allah menetapkan pada malam Al-Qadar rezeki untuk 1 tahun yang akan datang. Apa yang akan berlaku dalam hidup kita pada 1 tahun yang akan datang. So pengukuran dia, pengagihan dia, semua itu dilakukan dengan tepat, dengan teliti. Sebab tu antara perkara yang digalakkan pada malam-malam ganjil Ramadan ini doa, kerana doa boleh mempengaruhi bagaimana penetapan yang Allah SWT tetapkan dalam takdir ataupun qadar kita setahun yang akan datang. Dan menarik satu hadis yang kalau kita boleh renungi, kerana bila kita yakin Allah Al-Hakam, Allah yang memutuskan, yang buat judgement, final call, kita akan rasa tenang sebenarnya dalam hidup. Sebab kalau tak, kita selalu mengharapkan sesuatu yang kita nak, kalau dia tak dapat seperti mana yang kita nak, kita rasa benda tu fail. Tetapi sebenarnya bila kita faham Allah yang menetapkan, Allah sebaik-baik yang menetapkan, Al-Hakam, kita akan rasa kalau aku minta tak dapat benda lain, kita faham ada hikmah tadi tu. Adanya proses Allah menghalangi kita daripada mudarat dan juga satu perkara yang akan membawa kita kepada kesulitan yang lebih besar. Contohnya mungkin ada orang dah tunang, nak kahwin. Kan doa Ramadan ni nak kahwin ni. Tiba-tiba perkahwinan tu tak jadi. Pertunangan tu terputus. So dia kena faham bahawa pertunangan tu putus, sedih tak? Sedih. Tetapi Allah berikan sedikit kesedihan untuk menyelamatkan daripada kemudaratan dan kesulitan yang jauh lebih besar. Dan sebabkan kita doa, mungkin kita minta bahagia, kita minta ketenangan jiwa, tapi Allah tahu individu yang kita nak kahwin tu tak sesuai dengan kita. Allah Al-Hakam menetapkan ia akan terhalang dan kita akan jumpa dengan orang yang lebih sesuai dengan kita. Demikianlah serba sedikit contoh untuk kita faham. Dalam satu hadis Nabi SAW ni, hadis yang popular dalam hadis 40, Imam An-Nawawi pun ada, yang mana ada satu phrase yang mana Nabi SAW sebut bahawa wa'lam anna al-ummata law jama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Kalau berhimpun seluruh umat ni, berbilion manusia berhimpun nak berikan satu manfaat kepada kita, lan yanfa'uka illa bi syai'in, tidak akan mereka dapat memberikan sedikit pun manfaat kepada engkau melainkan apa yang telah Allah tuliskan untuk engkau. So apa yang dituliskan untuk kita akan datang kepada kita. Apa yang tak dituliskan kepada kita takkan sampai kepada kita, walaupun seluruh manusia berhimpun untuk nak bagi sampai perkara tersebut. Kemudian Nabi SAW sebut, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Kalau satu manusia seluruh ijtama'u, mereka berkumpul nak memudaratkan engkau, engkau tidak akan dimudaratkan melainkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan alaik, ke atas engkau. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Pen telah diangkat, lembaran telah kering. Maksudnya qadar Allah telah ditulis, sudah ditetapkan, manusia tak boleh pengaruhi. Sebab tu kadang-kadang kita nak pergi kerja, nak dapatkan kerja tertentu, kita rasa orang berusaha untuk halang kita daripada dapat kerja tu. Tapi kita yakin yang bagi tak bagi tu bukan manusia tapi Allah, kerana dia Al-Hakam, dia yang menentukan. So daripada nama Allah Al-Hakam ini, kita create satu mindset bahawa pergantungan kita, pengharapan kita hanya kepada Allah SWT, dan kita tak takut dan tak berharap kepada manusia. Sebab dalam hadis tu sebenarnya ada bahagian yang lebih awal, saya tak pergi panjang sebab masa yang sangat terhad. Sebelum Nabi SAW menyebut wa'lam annal ummata law jama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, itu ada ayat Nabi SAW sebut wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau nak memohon sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kau nak mohon perlindungan, mintalah kepada Allah. Kerana dia sahaja yang boleh membawa manfaat, dia sahaja yang boleh membawa mudarat. Dan satu point last yang juga disebut dalam hadis Nabi SAW, sebab tu kita jangan selalu sebut kalau. Kalau tu daripada syaitan. Benda dah berlaku, kita move on, move forward. Kita yakin ada hikmah, Allah SWT membuat penetapan yang paling terbaik. Kalau ni takkan habis kalau kita bincang kalau. Dan syaitan nak kita terperangkap dalam masa silam dengan kita fikir kalaulah aku tak keluar rumah hari tu, mesti aku tak accident, kalaulah aku tak dan seterusnya lah.
endless, hopeless and satu keadaan yang sangat merugikan masa dan hayat kita. Jadi kita move forward, kita bergantung pada Allah SWT Al-Hakam. Moga itu menyebabkan kita menjadi lebih peaceful dalam hidup, lebih tenang dan lebih tinggi motivasi mengejar keredaan Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.